Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam hormat, salam Aidilfitri kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sedang mengikuti kami secara langsung pada malam ini bersama-sama dengan saya. Kita dalam satu program atas talian iaitu Forum Peduli Palestin peringkat Negeri Selangor. Dan forum pada malam ini adalah anjuran Kerajaan Negeri Selangor bersama UNICEF, Institut Darul Ihsan, GPM, APDK, Paksi, Al-Quds dan beberapa rakan sinergi lagi yang menganjurkan bersama-sama untuk program Forum Peduli Palestin untuk peringkat Negeri Selangor. Tuan-tuan dan puan-puan, malam ini Forum Peduli Palestin ini bersiaran langsung di Facebook Institut Darul Ihsan, bersiaran langsung juga dari Facebook Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar Selangor Amiruddin Syahri, bersiaran langsung juga di Global Peace Mission dan juga beberapa Facebook rakan sinergi yang bersama-sama dengan kita pada malam ini. Tuan-tuan dan puan-puan, seperti kita sedia maklum, beberapa hari sebelum menjelangnya Aidilfitri, negara Palestin telah dikejutkan dengan serangan oleh Zionis Israel. Dan pastinya kita di negara Malaysia selaku saudara sesama Muslim berasa amat terkilan atas apa yang telah terjadi. Dan hari ini kita bersama-sama di atas talian untuk membicarakan berkenaan dengan peduli Palestin adalah tanda solidariti kita, tanda sokongan kita, tanda dukungan kita sebagai saudara sesama Muslim. Bahkan mengatasi daripada itu adalah atas sifat kemanusiaan kita, atas apa yang telah berlaku kepada saudara kita di Palestin. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tanpa melengahkan masa untuk permulaan ini, marilah sama-sama kita mendengar ucap pertama yang akan disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Amiruddin Syahri, merupakan Datuk Menteri Besar Selangor, untuk menyampaikan ucap pertama di permulaan ini. Jadi majlis tanpa melengahnya menjemput dan mempersilakan Yang Berhormat Datuk Seri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri kepada semua. Terima kasih saudara Hanif dan rakan-rakan panelis serta sahabat-sahabat yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah, saya merakamkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kita dapat menganjurkan acara ini walaupun dalam kekangan dan sekatan sedia ada akibat daripada PKP yang ke-3.0 akibat perebakan COVID-19. Dan sebagaimana penjelasan serta introduksi awal yang dijelaskan oleh pengacara majlis sebentar tadi, saya kira seluruh umat Islam di dunia mahupun dan terutamanya di Malaysia dan negeri Selangor mengikuti dengan dekat dan rapat bagaimana perkembangan sahabat-sahabat kita dan juga saudara-saudara kita di Gaza dan juga di Palestin yang berdepan dengan rintangan dan cabaran yang begitu besar yang tidak berkesudahan. Ini adalah peristiwa yang berulang-ulang dan boleh berlaku bila-bila masa selagi mana ia tidak diselesaikan secara tuntas di tanah yang begitu barakah, iaitu di Gaza dan di Palestin yang disebutkan di dalam Al-Quran dan menjadi antara kiblat pertama kita umat Islam sebelum ini. Jadi awal ini saya ingin mengalu-alukan semuanya yang hadir pada hari ini, iaitu Yang Berhormat Tuan Muhammad Zawawi bin Ahmad Mughni, Pengerusi Jawatan Kuasa Tetap Al-Ehwal Agama Islam, Pengguna dan Industri Halal Negeri Selangor, yang berbahagia Profesor Dato' Dr. Rizwan Osman, Presiden UNICEF dan juga merupakan Timbalan Pengerusi IDEH yang saya rasa sangat berpengalaman dan mengetahui sangat dekat tentang Timur Tengah terutamanya. And our friends, Dr. Sharif Amin Abu Shamala daripada Al-Quds Foundation of Malaysia yang merupakan warga dan juga penduduk asal Palestin yang berkelana di sini untuk menyampaikan maklumat berterusan berkenaan dengan Palestin dan kepentingannya kepada umat Islam. Dan sahabat kita tidak ketinggalan saudara Ahmad Fahmi Muhammad Samsudin, CEO Global Peace Mission yang baru-baru ini bekerjasama dengan kerajaan negeri untuk kita menubuhkan Cell Aid, iaitu bantuan perubatan dan kenderaan pelbagai guna yang insya-Allah kalau kita dapat kumpulkan dana sejumlah sejuta, kita boleh membawa dan membantu sahabat-sahabat kita yang berada di Palestin dan Gaza yang berterusan. Ini bukan kali pertama dan tak mungkin dan mungkin juga bukan kali terakhir ia akan menerima kekangan serta cercaan dan juga kejian serta siksaan
yang dilaksanakan berterusan oleh pasukan Zionis dan juga Israel. Sahabat-sahabat dan penonton-penonton yang saya kasih sekalian, saya kira di dalam Al-Quran sangat jelas bahawa ada keterhubungan ikhwah dan persaudaraan yang kukuh sesama umat Islam. Dan apa yang berlaku di Gaza dan Palestin kerap kali akan mengundang serta menjemput situasi simpati dan rasa bersama kita pada detik-detik itu. Namun begitu, pada waktu-waktu tertentu kadang-kadang perkara itu hilang dan akan kembali lagi apabila peristiwa serta peperangan serta kekejaman yang berterusan akan berlaku. Ini saya rasa satu perkara yang sangat besar dalam konteks umat Islam dalam negara dan juga di seluruh dunia. Bagaimana konsep ikhwah dan persaudaraan itu dapat wujud? Apakah tidak mungkin pemimpin-pemimpin negara Timur Tengah yang kaya raya, yang merupakan jiran kepada negara Palestin tersentuh dan cuba menyelesaikan persoalan yang berterusan? Ini bukan hal baru. Malahan pertubuhan Islam sedunia OIC kelihatan tidak berfungsi langsung dan mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang kukuh untuk membela serta membantu umat Islam. Dalam sejarah pertembungan dengan Israel, memang negara umat Islam pernah berdepan dengan malu yang besar dalam peperangan 6 hari. Tetapi apakah malu itu akan terus menghantui kita tanpa kita mampu berbuat apa-apa? Apa yang kita mampu lakukan daripada sahabat kita yang jauh dengan keupayaan ketenteraan dan kedudukan keuangan kita mungkin hanya menyampaikan simpati, bantuan-bantuan dalam bentuk perubatan, bantuan-bantuan kemanusiaan. Tetapi umat Islam kena berfikir secara strategi. Kita baru saja menyambut Aidul Fitri. Dalam sambutan Aidul Fitri yang bersama-sama juga bila kita sebut tentang dalam bertakbir, kita sebutkan tentang Ahzab, peperangan Ahzab dan juga peperangan Handak yang berlaku ketika Aidul Fitri. Dan sudah pasti ia diikuti dengan strategi yang betul, dengan langkah yang betul. Bagaimana strategi-strategi kita berdepan dengan musuh? Hari ini mungkin kita bergembira dengan keupayaan rakan-rakan kita daripada Hamas yang mampu menyerang dan menembusi Iron of Dome yang dicipta oleh pasukan Israel. Tapi apakah kebanggaan-kebanggaan itu mampu dilunaskan dengan hanya merintih, bergembira, menyampaikan dalam sosial media? Saya rasa kita juga ada sumbangan-sumbangan. Saudara Fahmi dan rakan-rakan, kita melancarkan kempen serangan di dalam sosial media yang sedikit sebanyak ada kesan dan memberi dampak dalam aspek sosial. Tetapi tidakkah kita hanya berhenti kepada persoalan itu? Apakah cukup berbangga kita dengan hanya melontarkan soal koyak dan troll dan bully yang kita lancarkan pada ketika itu? Namun begitu, saya percaya kali ini respon daripada Israel memang agak luar biasa. Malahan mengisytiharkan beberapa buah negara termasuk di Malaysia sebagai salah satu daripada sasaran-sasaran mereka. Ini sepatutnya tidak menghentikan kita. Dan kita akan mencipta dan merangka strategi yang betul. Strategi yang betul. Dalam surah Al-Anfal sebagai contoh, ayat yang ke-15 dan ayat ke-16, Allah memberi ingatan kepada kita, kita dilarang untuk berundur apabila berdepan dengan pasukan kafir yang ingin menyerang kita. Tetapi kita juga boleh berundur sebagai contoh dengan syarat strategi perang yang betul dan membawa kejayaan dan kemenangan kepada kita bersama. So strategi ini harus difikirkan bersama oleh semua negara umat Islam kerana Gaza, kerana Baitul Muqaddis, kerana Masjid Al-Aqsa itu bukan hanya sebagai simbol dan masjid biasa-biasa, ia juga menjadi tapak yang menjadi tempat Nabi ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj sebelum diangkat ke Sidratul Muntaha. Ia juga merupakan kiblat pertama umat Islam yang mempunyai kesepakatan dan kekuatan kita. Malahan dalam beberapa kuliah yang saya dengari dan juga ikuti, ada beberapa tokoh-tokoh ulama di Nusantara ini sebagai contoh mempunyai nama yang ada kaitan dengan Al-Quds. Sebagai contoh Sunan Kudus. Sunan Kudus dikatakan nama Kudus itu lahir daripada Al-Quds. Dan ia sememangnya mempunyai keterikatan dan kekuatan sesama dengan umat-umat kita, umat orang Melayu di Nusantara dan juga umat Islam dalam negara kita. Pada masa ini sebagai contoh ada respon yang sangat positif. Walaupun Amerika Syarikat secara majoriti, sebelum ini seluruh ahli kongres mereka menyokong, tapi paling tidak pada kali ini ada 3 orang ahli kongres Amerika Syarikat seperti Elizabeth Warren, Bernie Sanders dan Tom Carper yang telah
melanggar norma biasa di kalangan Congressman Amerika Syarikat dengan menyatakan bantahan dengan apa yang berlaku dan juga menolak resolution in favor of making Jerusalem the permanent home of the US Embassy in Israel. Ini semua adalah langkah-langkah yang boleh diteroka dan dieksplor oleh semua, dan kita memerlukan sebenarnya pimpinan umat Islam yang bukan hanya bergantung kepada Erdogan. Mungkin ada pimpinan lain yang boleh menyatukan umat Islam dan juga menyatukan pimpinan-pimpinan Islam yang saya tak pasti bila akan berlaku, terutamanya di Timur Tengah, serta mencari dan mendekatkan rakan kongsi kita yang lain bagi memastikan solusi yang benar-benar mantap dan solusi yang benar-benar mampu untuk membawa keamanan di bumi yang barakah sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Quran dalam surah Al-Isra ketika mendetailkan dan menjelaskan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi malam ini saya percaya dengan rakan kita daripada Palestin, Dr. Rizwan Isman Fahmi yang berpengalaman di sana sejak beberapa tahun di Timur Tengah dan sebagainya, untuk kita melihat konteks ini dan dijadikan pengajaran kepada kita dan apakah fungsi kita. Kali pertama, fungsi kita secara jelas. Maklumlah Malaysia sekarang ni dah ada duta Timur Tengah. Sebelum ni tak ada. Sebelum ni kita tumpu untuk duta China, duta India yang besar yang dilantik. Tapi kita ada duta Timur Tengah. Takkanlah sumbangan kita hanya setakat troll dan juga hanya setakat pekikan di dalam Twitter dan juga laman-laman sosial kita. Saya percaya ada sumbangan yang lebih signifikan yang boleh kita sumbangkan. Bukan hanya bererti sebagai platform, bukan hanya bererti sebagai kekuatan keuangan dan ketenteraan sahaja, tetapi kalau kita mampu bersatu mengumpulkan seluruh kekuatan. Di beberapa belah negara dunia saya ikuti, di Spanyol, di Amerika Syarikat ataupun di United Kingdom sebagai contoh, ada demonstrasi yang besar, rakyat mereka yang membantah. Mungkin ini rakan-rakan kongsi yang bagaimana kita gemeling dan kita melihat persoalan ini. Bagi umat Islam, ada persoalan agama, ada persoalan iman, ada persoalan penting sebagaimana ajaran Al-Quran. Daripada aspek kemanusiaan, kita boleh hubungkan dan gabungkan. Dan itulah yang saya sebutkan tentang strategi. Bagaimana perang Handak tercipta. Bagaimana kita mampu menang dalam perang Badar. Sebagaimana yang saya sentuh sedikit sebanyak. Dan bagaimana perjanjian-perjanjian seperti perjanjian Aqabah ataupun perjanjian Hudaibiyah mampu dicipta dalam sejarah umat Islam dan perjalanan panjang kita. Jadi saya percaya di saat kita sebenarnya di Malaysia keadaan pun masih lagi kurang stabil sama ada daripada segi politik, tetapi aspek ini yang selalu menyatukan kita di parlimen dan pelbagai tempat lain. Saya bimbang ia hanya menjadi platform untuk tujuan yang sementara. Ia tidak menuju kepada tempat sebetulnya. Ia hanya menjadi platform-platform politik. Kita lihat pimpinan-pimpinan politik semuanya cuba untuk menyampaikan maklumat berkenaan dengan Gaza, Palestin bila berlaku peristiwa. Tapi apakah langkah dan plan yang komprehensif, yang strategik untuk membantah, melawan serta menghentikan keganasan Israel, dan dengan kekuatan kita yang ramai itu apakah mampu ataupun tidak. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita bagaimana di akhir zaman kita umat Islam berada dengan sangat ramai tapi seperti buih-buih di lautan dan akan dikurung dan akan dikeroyok. Apakah kita akan menjadi umat akhir zaman itu? Semua umat Islam mempunyai tanggungjawabnya semua. Jadi insya-Allah saya ucap terima kasih. Minta maaf saya tidak boleh bersama-sama dalam forum ini berterusan. Kebetulan ada ahli keluarga saya yang kurang sihat dan saya ada beberapa urusan yang lain. Saya doakan agar kita dapat mencerna dan juga menjelaskan kepada umat Islam. Jangan hanya berbangga dengan kemenangan-kemenangan kecil kita, kejayaan-kejayaan kita. Ramai yang rasa selesa dah bila berlaku ceasefire ataupun gencatan senjata. Tetapi esoknya bila berlaku lagi kita seolah-olah sebagaimana kena trap ataupun kena perangkap dengan kelicikan dan kejahatan tentera Zionis dan Israel. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Amiruddin Syari, Datuk Menteri Besar Selangor atas ucap tamu yang telah disampaikan. Suka untuk saya meng-highlightkan untuk mengetengahkan perkara utama yang disebutkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Amiruddin Syari, iaitu inisiatif di peringkat negeri Selangor bagi kerajaan negeri Selangor sendiri yang sekarang ini telah menggerakkan Sell AIDS, iaitu satu bentuk bantuan yang ingin digerakkan, iaitu ingin mengumpul lebih kurang dana RM1 juta untuk sama-sama memastikan boleh terus membantu saudara kita di Palestin dengan memberikan ubatan dan sebagainya. Dan ini adalah salah satu inisiatif yang baik daripada kerajaan negeri Selangor, dan kita harapkan tuan-tuan dan puan untuk terus mendukung aspirasi dan juga gerakan ini supaya kita sama-sama dapat membantu. Jadi tuan-tuan dan puan untuk yang seterusnya kita akan meneruskan kepada sesi untuk selangan sebelum kita masuk ke sesi forum, iaitu kita akan mendengarkan deklamasi puisi yang akan dibacakan oleh saudara Ahmad Syukri Abdullah, wakil daripada NGO Paksi. Beliau merupakan johan pendeklamasi puisi peringkat kebangsaan pada tahun 1996 dengan tajuk puisinya iaitu Kencana Lara di Bumi Palestin. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, marilah sama-sama kita memberi perhatian kepada Tuan Ahmad Syukri Abdullah dengan puisi beliau Kencana Lara di Bumi Palestin. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harap semua boleh dengar ya. Kencana Lara di Bumi Palestin. Yang terakam dalam album Tamadun Bangsa ialah kerakusan, kekejaman syaitan durjana, menggenggam pisau kuasa, menyiat-nyiat peradaban merayakan pesta pembunuhan, melapah tubuh, menghirup rakus darah daripada mangkuk sejarah. Di bawah Lazuardi terluka, anak kecil berwajah bungkam itu menghitung lagi satu demi satu nama setiap saudara dan tetangga yang sudah pergi dilumati bumi. Dengan wajah penuh berparut dan bibir yang merekah, dia menghafal lagi surah demi surah sejarah perjuangan dan kematian bermakamkan nisan dari Firdausi. Yang terbaca adalah bahasa luka dan sengsara, mangsa-mangsa tanpa dosa diintai maut di rahang senjata, mengutip kecayan dan nyawa, dijajah harganya di pasaran antara bangsa. Dengan sepasang mata lesu, anak kecil berwajah bungkam itu termangu di sudut bangku kehidupan, sambil menatap wadi maut yang berkocak di tebing hayatnya. Sengketa yang mengamuk di bumimu Palestin adalah duka perang yang membelenggu sebuah peradaban riwayat kemanusiaan, adalah sebilah belati ngeri yang liar merobek-robek mangsa tanpa mengenal makna simpati, adalah rahang algojo yang berabad-abad dahagakan darah, adalah kesaksian bagi sekian pengkhianatan. Palestin, nyawamu menggelepar lagi, mengecamukkan mimpi dari ranjang hayat yang lara ke dunia lena yang ngeri. Perang menyengat tanah, perang menggigit langit, perang memamah makna sejarah, perang meludah piagam ketamadunan. Dari album Kotamu, terakam bangkai-bangkai harapan yang makin membusuk, erti perdamaian yang tersekat di kelangkang PBB bagai sebuah pasar gelap yang senyap-senyap menjajah ketulan nyawa milik warga tak berdosa. Yang tersisa adalah doa umat teraniaya, disambut gema seluruh pelosok dunia, mengutuk, mencela, menzahirkan kebencian tanpa sepicing pun dipedulikan. Malam ini, kuntum-kuntum akasia gugur menimpa kaca jendela. Bintang-bintang meratap
di langit terbuka. Angin melenturkan duka dunia ke bukit-bukit tak bernama. Dan anak kecil berwajah bungkam itu terus berdoa, memohon agar dunia mengembalikan manusia ke rumah kemanusiaannya. Mari kita tanyakan kepada mereka, adakah mendengar khabar pembunuhan sama nikmatnya seperti mereguk segelas whisky? Apakah tragedi genting Gaza harus dibiarkan menjadi iklan perang di kaca TV? Ayuh, tanyakan kepada mereka, apakah tidak terlalu hina membiarkan kezaliman dan penganiayaan berlangsung pada zaman yang penuh peradaban? Di Palestin, cuaca tak lagi mengirim makna. Musim tak lagi membawa petanda. Bau peluru takkan lebih busuk daripada mulut musuhmu. Hari ini, loceng yang bergema di menara dunia adalah keriutan tulang temulang warga murbamu, kencana yang bangkit dari hanyir darah dan merah luka, dari lelah langit dan bumi yang diperkosa, adalah jihad perjuangan susur galur keturunanmu. Takkan ada selamat tinggal. Takkan ada arti kekalahan, kerana kalian sudah memilih perjuangan meski menempuh galang penderitaan. Dan di sini, dengan iringan lafaz janji maknawi, kami kibarkan 1000 panji nurani bersama laungan sumpah ikrar persaudaraan atas nama keagamaan dan kemanusiaan. Terima kasih. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada Tuan Ahmad Syukri Abdullah atas deklamasi puisi yang bertajuk Kencana Lara di Bumi Palestin, sebuah puisi yang mendalam maknanya. Diharapkan selepas ini kita boleh bersama-sama meneliti semula puisi yang telah dibacakan, ada makna yang tersirat, ada mesej yang ingin disampaikan, pastinya ianya bermanfaat buat kita semua. Itu dia puisi yang telah disampaikan oleh Tuan Ahmad Syukri Abdullah, Kencana Lara di Bumi Palestin. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk makluman, kita masih lagi bersiaran secara langsung daripada Facebook, juga YouTube Institut Raisan dan juga rakan-rakan sinergi lain, termasuk juga kita bersiaran langsung daripada Facebook Yang Amat Berhormat Datuk Seri Amiruddin Syahari. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh terus ikuti kami dan boleh kongsikan secara langsung kita pada malam ini agar lebih ramai lagi yang boleh menonton, agar ramai lagi yang boleh mendapat manfaat daripada secara langsung kita pada malam ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita akan teruskan lagi agenda kita pada malam ini, Forum Peduli Palestin yang dianjurkan di peringkat negeri Selangor pada malam ini untuk kita masuk ke agenda forum kita pada malam ini, di mana pada malam forum pada kali ini akan bersama-sama. Yang ada untuk menjadi panel adalah yang pertama Yang Berhormat Tuan Muhammad Zawai Ahmad Mughni yang merupakan pengurusi Jawatankuasa Tetap Agama Islam Pengguna dan Industri Halal Selangor. Juga turut bersama Profesor Datuk Dr. Muhammad Ridwan bin Osman, merupakan Naib Chancellor UNICEL dan juga Timbalan Pengurusi Institut Raisan. Seterusnya Dr. Sharif Amin Abu Syamalah yang merupakan CEO Al-Quds Foundation Malaysia, dan juga Saudara Ahmad Fahmi Samsudin, CEO Global Peace Mission GPM. Dan yang akan memoderatorkan forum pada malam ini adalah Tuan Haji Amidi Abdul Manan, merupakan pengurusi Akademi Pendidikan Demokrasi dan Kewarganegaraan Malaysia APDK. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tanpa melengahkan masa, saya serahkan arena forum kita pada malam ini kepada Tuan Moderator, Tuan Haji Amidi Abdul Manan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam peduli Palestin dari kita semua untuk para penonton semua. Jadi, terima kasih kepada Saudara Hanif yang telah pun memulakan program kita pada malam ini. Alhamdulillah yang amat berhormat Datuk Seri Amiruddin Syahari yang telah pun menyampaikan ucap utama bagi program kita untuk malam ini. Khususnya yang bersama dengan kita, panelis kita iaitu Yang Berhormat Tuan Ahmad Zawai Ahmad Mughni yang merupakan pengurusi Jawatankuasa Tetap Agama Islam Pengguna dan Industri Halal Selangor. Yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Ridwan Osman yang merupakan Naib Chancellor Universiti Selangor dan juga merupakan Timbalan Pengurusi Institut Darul Ihsan dan juga merupakan orang yang memang apa kata orang tu, bangun tidur je kalau tanya bab Palestin, bab Timur Tengah memang dia boleh jawabnya. Ni untuk menunjukkan bahawa setelah mengkaji lebih daripada 20 tahun ya Prof,
Untuk itu memang kata orang tu memang menjadi yang sentiasalah bermain di mulut dan juga fikiran Prof. Dan bersama dengan kita juga pada malam ini adalah yang berbahagia our friends here, Dr. Sharif Amin Abu Shamala. Welcome to Dr. Sharif. Dr. Sharif merupakan CEO Al-Quds Foundation Malaysia, telah berada di Malaysia daripada tahun 2014 lagi, yang mana beliau merupakan belajar ataupun lahir di Gaza, belajar di Gaza dan kemudian menyambung PhD-nya di Universiti Malaya, dan seterusnya beliau bertugas selaku CEO di Al-Quds Foundation. Dan bersama dengan kita juga seorang anak muda yang mempunyai aspirasi yang tinggi, yang hebat, yang mahu melihat keamanan dikembangkan ataupun dinikmati oleh setiap insan yang berada di muka bumi ini. Dan kita bersama dengan saudara Ahmad Fahmi Muhammad Syamsuddin yang merupakan CEO Global Peace Mission Malaysia, yang bukan sahaja berpengalaman di Palestin tapi juga di Syria dan juga di beberapa bahagian dunia yang lain, yang menyampaikan bantuan kemanusiaan. Alhamdulillah, dan tahniah kita ucapkan kepada GPM. Jadi pada sesi malam ini kita adalah dalam satu sesi yang dinamakan sebagai Forum Peduli Palestin Negeri Selangor, yang bersiaran dari Facebook ataupun muka buku Institut Darul Ihsan, dan juga juga bersiaran dengan platform-platform yang lain yang yang bersinergi dengan Institut Darul Ihsan. Untuk pusingan yang pertama, for the first round, I would like to give the chance to Dr. Sharif Amin Abu Shamala to share his experience, how the Palestinians go through their daily life, and what is the challenge during the war with Zionist regime. So please, Dr. Sharif Amin Abu Shamala, to share your experience. إن شاء الله تعالى. مشكورا. جزاك الله خير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الخلق أجمعين. First of all, dear brothers and sisters, Ustaz Chigo Auni, and dear speakers today, Prof. Datu Muhammad Rizwan Uthman, also Brother Tuan Muhammad Zawawi, also Saudara and my friend Ahmad Fahmi Shamsuddin, Muhammad Shamsuddin, the Malaysian Palestinian fighter. Everyone also, he is hearing us. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you very much for giving me this opportunity to be between my brothers and sisters to share some of thoughts and some of experiences and some of messages I want to deliver through my speech this night. Thank you for organizing this forum to support Palestine. Thank you for inviting me again. For your question, what is the experience and how the Palestinian daily life during the Israeli war against Palestinian? Actually, the Palestinian created and developed a slogan that says, Al-wujudu muqawama. The existence is resistance. To be alive, to be exist is kind of resistance against the brutality of the Zionist entity and against the Zionist regime. So all acts the Palestinians do is kind of resistance, and some of these actions is to live inside Palestine. It is not easy issue to be inside Palestine and to suffer the Israeli occupation. And before starting to speak about this issue, let me brief about why the last escalation happened
and to remind everyone that the cause of the last escalation is Al-Masjid Al-Aqsa Al-Mubarak, when Israel and the Zionist regime wanted to storm Masjid Al-Aqsa and attack Masjid Al-Aqsa Al-Mubarak without any expecting of resistance from the Palestinian people, that they will respect their holy places in the holy month of Ramadan, and they wanted to impose a new policy that Israel can do anything in any part of Palestine, and no any part of Palestine has the right to respond or to defend this place. So they said, we want to storm Masjid Al-Aqsa Al-Mubarak, and Gaza should not respond, and the West Bank should not respond, because as you know, brothers, in 1948, when Israel occupied Palestine, they uprooted the Palestinians and they divided the geography of Palestine. So we had 3 parts of Palestine: what is the occupied territories, as we understand, which is Israel, not the UN stand, then the Gaza Strip, then the West Bank, and the Palestinians who are in diaspora. And they wanted to take a storm and to do all things against any part without any response of any other part. But this time, in this round of resistance, Alhamdulillah Ta'ala, all parts of Palestine involved in resisting the Israeli occupation measures and operation and insulting and attacks against Al-Masjid Al-Aqsa Al-Mubarak. The most strong response was from Gaza, when Gaza warned the occupation not to go on their attack against Al-Masjid Al-Aqsa Al-Mubarak, against Hay al-Sheikh Jarrah neighborhood. They wanted to confiscate the land and to evict the Palestinian people from Sheikh Jarrah neighborhood and to give it to the settlers from Europe and from all parts from the world, to bring them to Sheikh Jarrah and to give them the Palestinian houses of this neighborhood. So the Palestinians were in a great challenge. They want to defend themselves. They want to defend Al-Masjid Al-Aqsa Al-Mubarak, even it is a siege, even it is divided and not so contest of political movements. But the Palestinians, especially in Gaza, they take the initiative to defend Al-Masjid Al-Aqsa Al-Mubarak, to respond the Israeli storm of Masjid Al-Aqsa Al-Mubarak in the last nights of Ramadan. And the most aggressive storming was on 28th of Ramadan, without any respect to the Muslim feelings and Muslims respecting of the holy month of Ramadan and the last days of Ramadan. So Israel fired Gaza brutally, without any mercy, which was targeting all things in Gaza. They wanted to bring Gaza back 100 years or 200 years. They targeted the people. So we have a very huge number of shuhada and martyrs, more than 250 of martyrs, more than 66 of them are children, 40 were women, more than 17 senior citizens, more than 2,000 injured. So they wanted to destroy the human. Besides that, they wanted to destroy all aspects of life in Gaza. They targeted the clinics, they targeted streets and infrastructure, schools, hospitals, government facilities, police stations, police headquarters, all of them destroyed. So even the mosques, they targeted the mosque. They wanted to make Gaza suffer pain from
the Israeli attack, so they want to prevent Gaza to defend Masjid al-Aqsa anytime more. But alhamdulillah ta'ala, the resistance in Palestine was very equipped and was very prepared for this moment, and they defend a very good way, and they had very high quality performance during 11 days of the Israeli jets targeting the civilians in Gaza. This made Israel feeling they are in the trap. They didn't expect this high performance of resistance, and they expected they want to demolish everything in Gaza without any response or in limited response. But alhamdulillah ta'ala, the resistance in Palestine, especially in Gaza, managed to stop all flights movement to prevent Israel feel as a superpower in the region, because the resistance in the scale of power, they are less than power of the Israeli occupation entity, but they prevent Israel to achieve its goals from the attack and aggression against Gaza and against the resistance. So they, alhamdulillah ta'ala, after 11 days of steadfastness, after 11 days of good performance in the field and in the battle, the Israelis themselves, they stopped the war and they asked the ceasefire. And the Palestinians, as victors, they celebrated this moment, and because they felt they started to regain the battle against the occupation of the Zionist occupation. The thing we noticed that how the Palestinians after the war started to recovery, and this may be the answer of the question, how is the daily life under the occupation? The Palestinians consider themselves, everyone in Palestine consider himself as a fighter in the way he can do, in the way he can manage. We find the people the next day of the war started to clean the streets, started to remove the rebels, started to resume their daily life and to strategize a new phase of resistance. During the war, all the Palestinian people were united, alhamdulillah ta'ala, and we found the first time maybe after 73 days of 73 years of the Israeli plan to raise the Palestinian identity from the Palestinians who live inside so-called Israel. They became part of the battle and they started to highlight their issues against the occupation as apartheid state. And alhamdulillah ta'ala, some voices and a lot of demonstrations started from the West Bank, which is controlled by the Palestinian Authority, which adopting the security coordination with the occupation. I'm sorry to say this, but this is the fact. Part of the Palestinian people is cooperating with the occupation to keep all the situation calm in Palestine, especially in the West Bank, to prevent any resistance against the occupation. But the people went to streets demonstrating against the Israeli occupation and against the attack against Gaza. From my experience, the Israeli war jets, when they start climbing, when they start bombing the Palestinian, they use all brutal means and they targeting the civilians in brutally ways. From my personal experience in 2008, I witnessed how the Israeli war jets shelled one of the residential building in Gaza of our neighbors, and I was part of the people who tried to rescue the people under the rubble, but unfortunately we couldn't find alive, just one
one guy, and 23 people from the same family, Adaya family, were killed by the Israeli jets. This is some of aspects of the Palestinian life under the occupation. Some parts may be hidden because the media is not so interesting to cover. How the rescue men doing during the war, how they come and involve in the fire just to save lives of the Palestinian people who under the rebels or under the fire. The ambulances and the first aid staff in the hospitals, they are real fighters. The people who care for the displaced people in schools or shelters, they are also fighters. Everyone in Gaza has part to do to protect the people or to involve in the battle against the Zionist aggression. Now, in the moment, we have very difficult situation in Gaza, especially in a humanitarian issue, such as the displaced people who lost their homes, especially who used to live in multi-store buildings, like what we call in Gaza Abraj towers. It is 16 and 17 store. So they are suffering now. They want shelter. They want to be under the care and to provide them the new units to resume their life normally. So this is some of the experience of the Palestinian under the occupation, and then especially during the war, especially the Israeli war. Okay, thank you very much, Dr. Abu Sharif, for your sharing what was happening in Gaza especially and in West Bank. Jadi hadirin dan hadirat yang saya hormati lagi saya kasih, jadi kita pergi kepada yang berhormat Tuan Muhammad Zawawi Ahmad Murni, dan saya ingin memberikan ruang kepada yang berhormat, bagaimanakah ya antara tanggungjawab kita selaku umat Islam, selaku orang yang bersaudara atas nama agama dengan saudara-saudara kita di Palestin, dan bagaimanakah tanggungjawab dan juga hubung kait kita dengan pembelaan kita terhadap Masjid Al-Aqsa itu sendiri. Dipersilakan yang berhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih kepada Tuan Haji Amidi Abdul Manan, pengacara, moderator program pada malam ini, rakan-rakan panelis, Profesor Datuk Dr. Ridwan Osman, Saudara Fahmi, dan juga Dr. Sharif daripada Al-Quds Foundation, yang kami dijemput untuk sama-sama berkongsi pandangan berkenaan dengan isu Palestin yang sekarang ini kita melihat seluruh dunia sedang melihat dan menyorot pandangan mereka ke rantau Asia Barat yang sering bergolak beberapa tahun, bahkan hampir 100 tahun. Peristiwa ini berterusan dan belum nampak lagi penghujungnya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, dalam Al-Quran banyak menceritakan tentang kisah berkaitan dengan Bani Israel, berkaitan dengan kaum Yahudi, dan juga sikap, tindak balas, dan juga kepribadian mereka terhadap seruan para rasul yang diutuskan kepada mereka. Jadi kita melihat sepintas lalu daripada Suratul Baqarah ayat 120, bagaimana sikap orang Yahudi terhadap
seruan para rasul mereka, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum inna hudallahi huwal huda wala ini taba'ta ahwa'ahum ba'dal ladzi ja'aka minal ilm. Walan tarda dalam bahasa Arab, lan itu maknanya sampai bila-bila. Orang-orang Yahudi ini mereka tidak akan setuju dan tidak akan reda sehinggalah kita mengikuti jejak langkah ataupun mengikuti fahaman mereka, mengikuti doktrin dan juga ideologi mereka, mengikuti budaya dan cara hidup mereka. Jadi inilah yang telah dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia berkenaan dengan umat-umat terdahulu, iaitu daripada kalangan Yahudi Bani Israel. Kalau kita melihat tentang perjalanan sejarah, bagaimana orang-orang Yahudi ini ketika zaman Nabi Musa alaihissalam, ketika Bani Israel itu menjadi kaum yang lemah, menjadi kaum minoriti di Mesir. Dan orang-orang Bani Israel ini antara kaum yang ditindas oleh kerajaan Fir'aun yang majoritinya adalah daripada kaum Kipti. Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menaikkan semangat Bani Israel ini agar mereka ini bangkit untuk menuntut hak mereka. Dan inilah yang telah diberikan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel, diselamatkan daripada penindasan dan kezaliman. Malangnya mereka ini tidak bersyukur. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, dalam sesi perkongsian singkat pada malam ini, ya, kalau di Jalan Kebun sekarang ini hujan lebat, jadi saya tak pasti adakah suara ataupun audio saya jelas kedengaran di seberang sana. Pengurusi boleh dengar suara? Jelas Ustaz. Jelas Ustaz. Dengar. Alhamdulillah. Walaupun dengan buruh jadi kuat Ustaz. Ya. Jangan kena petir sudah. Tapi insyaAllah selamat dalam rumah. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita melihat hari ini suatu kekejaman penindasan kaum Yahudi daripada kelompok Zionis, yang mereka ini merupakan satu kumpulan daripada orang-orang Yahudi yang ekstrim, radikal dan begitu keras. Dan kalau boleh kita katakan dasar-dasar yang telah dilakukan oleh kerajaan Israel hari ini daripada kalangan kelompok Zionis ini adalah negara yang mengamalkan dasar apartheid, iaitu dasar perkauman, iaitu melihat kaum Yahudi ini sebagai kelas pertama, manakala kaum Arab sebagai kelas kedua. Ya. Dan saya melihat ini bukan sekadar isu agama, konflik antara Islam dan Yahudi, tetapi ia sudah menjadi suatu isu yang lebih meluas, iaitu isu konflik politik antara pentadbiran Israel dan juga pentadbiran orang-orang Islam di tebing barat dan juga di Gaza. Jadi konflik politik ini pastinya menimbulkan banyak pergeseran antara penyokong-penyokong, terutamanya kita melihat sikap dunia Arab hari ini, mereka berbelah bahagi. Dan kalau kita boleh katakan bahawa hampir tidak kedengaran suara daripada negara-negara Arab membela saudara mereka yang sekarang ini terus ditindas oleh rejim Zionis Israel. Kenapa ini berlaku? Tentunya ada kepentingan-kepentingan politik yang melatari sikap dan pendirian mereka. Jadi, apakah sikap kita sebagai umat Islam?
adakah kita sekadar melihat ataupun ada tindakan dan suatu respon yang wajar sebagai saudara Islam, sebagai dalam isu kemanusiaan kita melihat di sini ada perlanggaran hak-hak asasi manusia yang perlu dijadikan sebagai suara utama, dikumandangkan di forum-forum antarabangsa seperti di Liga Arab ataupun di OIC dan juga di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Jadi kita berpegang kepada hadis yang biasa kita dengar berkenaan apabila kita melihat berlakunya kemungkaran, kefasadan, berlakunya kerosakan. Jadi apakah sikap kita? Yang pertamanya, Nabi kata, man ra'a minkum mungkaran falyughayyiruhu biyadihi. Apabila kita melihat kemungkaran, kita hendaklah mencegah, kita memberhentikan dengan tangan kita. Ulama menafsirkan bahawa maksud biyadi ataupun tangan itu termasuklah menggunakan kuasa, menggunakan wilayah pengaruh yang ada pada kita untuk menghentikan kemungkaran dan juga kerosakan yang dilakukan. Jadi dalam keadaan ataupun dalam konteks isu Palestin ini, isu pencabulan hak asasi manusia di Gaza, di Palestin ini, tentunya kita harus menggunakan kuasa yang ada sebagai kerajaan Malaysia. Sewajarnya kita melakukan sesuatu yang boleh mencegah. Fa'in lam yastati'. Nabi kata kalau sekiranya kita tidak ada keupayaan untuk mencegah dengan kuasa dan tangan kita, fabilisani, maka hendaklah kita mencegah dengan lidah kita, dengan tutur kata kita, dengan bicara kita, kerana tahap yang kedua ini, mencegah kemungkaran dengan lisan ini adalah termasuk dalam kategori jihad yang terbaik. Dalam hadis yang lain, baginda Nabi SAW menyebutkan afdalul jihadi kalimatul haq inda sultanil jair. Sebaik-baik jihad itu ialah menyatakan kalimah ataupun menyatakan kebenaran kepada pemerintah yang zalim, kepada penguasa yang kejam. Dan daripada hadis ini kita dapat memahami bahawa bukan sekadar pemerintah tetapi rakyat juga mempunyai ruang, mempunyai platform untuk mereka menyatakan suara mereka untuk mencegah kemungkaran ini daripada berterusan. Dan kita melihat hari ini dengan perkembangan teknologi, ramai yang menggunakan media sosial untuk menyatakan pandangan, menyatakan suara mereka, dan ternyata walaupun di Malaysia ini yang kita tahu ada kelompok yang menggelarkan diri mereka sebagai bawang rangers yang menggunakan media sosial dan juga teknologi ini untuk menyatakan pandangan, bahkan mereka melangkaui keupayaan hingga boleh menceroboh dan juga menggodam laman-laman sawang milik kerajaan Israel. Yang ketiganya, kalau tidak ada keupayaan untuk mencegah kemungkaran menggunakan tangan, menggunakan lidah, maka yang terakhir fabilisani, fabi qalbi wazalika ad'aful iman. Nabi kata kalau tidak dapat juga mencegah dengan menyatakan pandangan dan pendapat kita, mungkin ada sebab-sebab kepentingan ekonomi, kepentingan politik, kepentingan yang lain, Nabi kata gunakanlah hati itu sekurang-kurangnya membenci ataupun tidak setuju dengan apa yang berlaku itu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, soalan daripada moderator berkenaan apa tanggungjawab umat, apa tanggungjawab masyarakat di Malaysia, terutamanya masyarakat Islam yang ada di rantau Nusantara ini.
kita berpegang kepada prinsip innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya semua orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Tidak mengira kaum, warna kulit, bangsa, semua yang seagama dengan kita adalah bersaudara. Justru itu kita melihat bahawa krisis yang berlaku atau konflik yang terjadi di Gaza, di Palestin ini adalah suatu perkara yang harus dirasai bersama, diperjuangkan bersama dan juga dilakukan usaha-usaha untuk membantu atas merasakan ini adalah sebagai saudara seagama kita. Ini sudut pandang daripada aspek agama yang saya kira semua telah faham tentang peranan yang harus dimainkan. Dan kalau boleh saya kongsikan di sini usaha-usaha yang telah kita lakukan bersama untuk membantu rakyat Gaza dan Palestin ini melalui tabung kemanusiaan Selangor Prihatin, ya. Dan saya percaya di Malaysia ini banyak tabung-tabung dan juga usaha-usaha yang telah dilakukan oleh rakyat Malaysia, khususnya rakyat negeri Selangor, untuk membantu saudara-saudara kita di Gaza. Jadi saya mengajak dan menyeru kepada rakan-rakan budiman dan juga para dermawan yang budiman agar sama-sama kita menggerakkan tabung kemanusiaan ini yang tujuannya ialah untuk kita mendapatkan suatu kenderaan ambulan bagi kemudahan mengangkut mangsa-mangsa yang cedera dan yang menjadi mangsa keganasan tentera Zionis Israel. Dan yang kedua ialah pembelian untuk barang-barang kelengkapan dalam kenderaan pelbagai guna yang boleh digunakan untuk bergerak daripada satu tempat ke tempat yang lain. Dan yang ketiga ialah program pembelian makanan untuk membantu golongan yang memerlukan. Jadi ini tiga perkara yang saya kira boleh digerakkan oleh rakyat negeri Selangor khususnya bagi menjayakan misi membantu rakyat Gaza di Palestin. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, tanggungjawab kita bukan sekadar itu, dan kepada umat Islam saya mengajak supaya sentiasa berdoa, melakukan kunut nazilah, mengadakan munajat, solat hajat dan juga bacaan-bacaan Al-Quran yang khusus untuk membantu di segi kerohanian, kekuatan mental dan spiritual para mujahidin di Gaza dan di Palestin yang sedang menuntut hak mereka, menuntut tanah mereka yang telah dirampas oleh tentera Zionis Israel. Jadi inilah usaha-usaha minima yang boleh dilakukan oleh masyarakat di Malaysia ini, ya, tanpa mengira bangsa, tanpa mengira kaum, tanpa mengira daripada mana latar belakangnya, tetapi kita melihat isu Gaza, Palestin adalah suatu isu kemanusiaan, penindasan, sikap perkauman apartheid yang diamalkan oleh kerajaan Zionis Israel. Ya. Jadi dia bukan isu semata-mata umat Islam. Jadi saya berharap agar kita memahami duduk perkara ini agar tindakan kita ini dapat bergerak seiring dan sekata. Itu saja sebagai permulaan. Terima kasih moderator. Saya kembalikan kepada pengerusi. Okey, terima kasih kepada yang berhormat Tuan Haji Muhammad Zawawi bin Ahmad Mughni. Baik, kita terus saja kepada Profesor Datuk Dr. Muhammad Ridwan Osman. Malam ni saya nak minta Profesor Dr. Ridwan Osman menjadi Tok Nujum. Tok Nujum, apa yang bakal terjadi? Okey. 5 ke 10 tahun akan datang dan bagaimanakah persiapan khususnya kita lah umat Islam ataupun umat manusia keseluruhannya untuk berhadapan dengan kerakusan, kebiadaban dan juga sikap kurang ajar kelompok Zionis ni. Dipersilakan, Prof.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam. Saudara Hamidi selaku moderator pada malam ini, kita bersyukur kerana Yang Amat Berhormat Datuk Seri Amir bin Syahri dapat menyampaikan ucapan pendahuluan ataupun ucapan pembukaan sebentar tadi. Saya juga mengucapkan selamat bersama kepada Yang Berhormat Tuan Muhammad Zahawi Mughni. Juga welcome Dr. Sharif Amin Abu Syamalah to this program. Saudara Ahmad Fahmi, rakan-rakan, saudara dan saudari yang saya hormati. Saya ambil kesempatan ini terlebih dulu untuk bagi pihak Institut Darul Ihsan dan juga saya sebagai Presiden dan Naib Chancellor UNICEF untuk memanjatkan kesyukuran kepada Allah SWT kerana dapat bersama pada malam ini. Sebenarnya apabila saya meneliti ataupun cuba memahami apa yang soalan yang dikemukakan oleh Saudara Hamidi tadi, sudah tentu perkara yang diharapkan ialah suatu cahaya di ujung terowong daripada kemelut yang berlaku. Sebenarnya terdapat pelbagai ramalan. Ada ramalan yang mengatakan bahawa Israel akan hancur pada tahun 2023. Ada yang mengatakan Israel akan musnah pada tahun 2027 dan macam-macam lagi ya. Ramalan ataupun pandangan ataupun pendapat yang berkaitan dengan negara Israel. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat sejak tahun 1948 ya, negara Israel bukannya bertambah lemah, bukannya bertambah luntur dari segi kekuatannya, tetapi bertambah kuat dan bertambah sukar untuk diatasi oleh negara-negara Arab. Malah dari segi rekod dalam siri peperangan yang diadakan sejak tahun 1948 hinggalah yang terakhir pada beberapa minggu yang lalu, kesimpulannya pihak Arab ialah pihak yang paling banyak menerima kerugian ataupun paling banyak menerima kematian, dan adalah pihak yang akhirnya terpaksa menerima terma-terma yang ditetapkan oleh pihak Israel. Baik, dalam konflik yang berlaku baru-baru ini, kita digambarkan bahawa Palestin mencapai kemenangan. Mungkin dari aspek itu, kalau dari aspek moral, mungkin ada kebenarannya. Tetapi kalau dari aspek kerugian, kerosakan, kematian, kemusnahan dan sebagainya, sukar untuk kita justify ataupun kita buat justifikasi bahawa pihak Palestin mencapai kemenangan dalam peperangan yang berlaku baru-baru ini. Oleh itu, saya ingin melihat ke belakang dan melihat apa yang berlaku pada hari ini dan menjangka apa yang akan berlaku pada masa akan datang. Sebenarnya isu Palestin ini bukan isu baru. Ya. Setiap bulan, setiap tahun, beberapa tahun, akan berlakulah serangan seperti ini. Saya masih ingat serangan besar-besaran yang dilakukan oleh Israel selepas peristiwa Intifadah. Berbagai serangan, tetapi yang paling besar adalah 20 pada bulan Disember 2008 dan awal tahun 2009. Itu antara yang besar. Caranya sama. Hamas melancarkan roket, Israel bom. Setelah beberapa minggu, Gencatan Senjata Israel mengatakan bahawa kami bersedia untuk menerima gencatan senjata, menghentikan pengeboman. Hamas setuju dan berlakulah kemusnahan. Saya masih ingat pada waktu itu saya dijemput untuk menyampaikan ceramah lebih daripada 20 lokasi di seluruh Malaysia, dan hampir setiap hari saya diundang untuk menyampaikan pandangan oleh stesen-stesen TV, dan waktu itu simpati masyarakat cukup luar biasa. Kita membuat pungutan derma dan kita hantar ke Gaza dan juga tebing barat untuk membantu mereka yang berdepan dengan kesengsaraan ini. Tetapi persoalannya ya, sampai bila ya? Bila berlakunya serangan, berlaku kemusnahan, kita pun bersimpati, kita kutip derma, kita hantar ke Palestin. Ya, sebenarnya Israel tidak banyak menghalang ya, kalau sekadar nak hantar ubat-ubatan, hantar makanan dan sebagainya. Dan pada waktu ini, kalau kita lihat, Gaza khususnya sedang menerima lambakan ya, berbagai makanan daripada seluruh umat Arab, seluruh dunia menghantar berbagai bentuk makanan. Baguslah, itu satu cara yang baik untuk menyelesaikan masalah yang mereka sedang hadapi ya. Tapi sampai bila ya? 5 tahun lagi saya akan serang, musnah, kita pun kutip derma dan kita teruskan proses pembangunan, memberi humanitarian ataupun
bantuan kemanusiaan dan sebagainya. Saya melihat ada beberapa perkara yang perlu kita pelajari daripada peristiwa yang berlaku ini, kerana pada pengamatan saya disebut juga oleh Dr. Syamala tadi, bahawa ada sedikit perbezaan. Perbezaan yang paling ketara ialah apabila masyarakat dunia seluruhnya, ya, sama ada di Eropah ataupun di Amerika, ya, Amerika Utara dan juga di Latin Amerika, menyuarakan rasa kemarahan terhadap apa yang berlaku. Yang mana sebelum ini kalau kita lihat, perkara itu tidaklah memperlihatkan tindakan spontan seperti ini. Saya nyatakan ini berlaku kerana masyarakat dunia pada hari ini adalah masyarakat yang sedikit berbeza. Sejak 50 tahun yang lalu, dunia sebenarnya berada dalam keadaan aman, dan inilah tempoh masa yang paling aman yang pernah dilalui oleh manusia sejak bermulanya tamadun. Ya, sejak mula tamadun, paling tinggi 50 tahun itu lama sangatlah dunia aman. Tetapi sejak 1948 sehinggalah kini, ya, kita dapati walaupun berlakunya beberapa peperangan besar, tetapi menjelang tahun 1970-an, sebagian besar daripada peperangan ini telah pun berakhir. Konflik ini semakin beransur kurang, walaupun masih ada yang berlaku, tetapi beransur kurang, dan secara perbandingan agak kurang kalau dibandingkan dengan tahun-tahun atau pada abad-abad yang sebelumnya. Tetapi dalam suasana masyarakat dunia, generasi baru yang hidup selesa, yang inginkan kehidupan yang berlandaskan kepada keadilan, keamanan, kesesamaan dan sebagainya, tiba-tiba masyarakat dunia dikejutkan dengan peristiwa ataupun perkembangan yang berlaku di Palestin yang selama ini mereka tidak berikan perhatian sepenuhnya. Melalui peranan dimainkan oleh media sosial, kita dapati dunia dalam tempoh yang singkat, generasi baru yang wujud pada hari ini didedahkan dengan apa yang berlaku di Palestin. Dan ini yang menimbulkan kesedaran baru dalam kalangan masyarakat Amerika, dalam masyarakat Barat dan juga di Eropah. Walaupun disebutkan tadi, di sebagian besar ibu kota dunia Islam agak sepi, tetapi di Barat berlaku demonstrasi. Ya. Oleh itu, ini merupakan suatu kemungkinan baru di mana proses yang berlaku di Palestin ataupun proses memberikan keadilan kepada rakyat Palestin ini pada masa akan datang bukan lagi digerakkan oleh kalangan mereka yang merupakan saudara sesama bangsa ataupun sesama agama, tetapi merupakan gerakan kemanusiaan yang melibatkan seluruh warga dunia. Itu merupakan satu potensi baru yang nampaknya akan memberikan impak yang lebih besar. Maksud saya di sini ialah isu Palestin tidak lagi dianggap sebagai isu Arab, yang mana itulah yang sebenarnya berlaku pada tahun 1950-an, 60-an dan awal 70-an, ataupun isu Islam semata-mata, tetapi diangkat sebagai isu kemanusiaan di samping tidak melupakan isu yang berkaitan yang saya sebutkan tadi. Dan ini suatu perkara yang saya anggap sebagai suatu yang menarik ataupun mempunyai potensi untuk membawa kepada penyelesaian muktamad kepada isu Palestin. Itu perkara pertama yang saya nak sebut. Yang kedua, yang saya juga nak sebutkan di sini ialah dari segi apa yang juga disebutkan oleh Dr. Syamala tadi, iaitu berkaitan dengan sikap rakyat Palestin itu sendiri. Kalau sebelum ini, kita dapati Israel berjaya membahagi-bahagikan rakyat Palestin. Ya. Di Gaza, di tebing barat, Arab Israel, Arab diaspora. Ya. Masing-masing itu dengan ideologi yang berbeza, dengan pendekatan yang berbeza. Kalau di Gaza itu dikuasai oleh Hamas, kalau di tebing barat dikuasai oleh Fatah ataupun PA, Palestinian Administration. Kemudian terdapatnya orang Arab menjadi warga Israel dan Arab diaspora yang sebelum ini bukan sahaja mereka itu terbahagi kepada pelbagai ideologi, tetapi mereka juga terbahagi kepada berbagai pendekatan dan sebahagiannya sudah merasakan bahawa penat lama berperang dan selesa dengan kehidupan yang ada. Tetapi di satu ketika mereka menyedari bahawa mereka sebenarnya ialah umat ataupun masyarakat yang tertindas. Dalam peristiwa yang berlaku baru-baru ini, ternyata sekali bahawa untuk julung-julung kalinya kita melihat penduduk di Gaza, penduduk di tebing barat dan Arab Israel bersatu apabila Hamas mengambil pendekatan membela umat Palestin yang berada di tebing barat. Peristiwanya berlaku di Gaza, berlaku di tebing barat, iaitu berkaitan dengan Sheikh Jarrah dan berkaitan dengan Masjidil Aqsa. Ya. Gaza itu jauh daripada tebing barat ataupun jauh daripada Masjidil Aqsa, ya, dan dianggap terasing, ya.
tetapi mereka melancarkan roket dan merasakan dan menyatakan bahawa apa yang dirasai, apa yang disengsarai oleh penduduk di tebing barat dan juga penghinaan yang dilakukan ke atas Masjidil Aqsa itu merupakan sebahagian daripada tindakan integral ataupun tindakan yang bersepadu yang perlu melibatkan warga Palestin, dan Hamas mengambil inisiatif ataupun ke depan dalam isu ini. Dan ini juga merupakan satu perkara yang menarik kerana dengan berlakunya peristiwa ini kita dapati Hamas kini terlonjak ataupun dilonjakkan kepada kedudukan sebagai mewakili suara rakyat Palestin dan diyakini dari kemampuan, diyakini dari komitmen dan diyakini dari kesungguhannya. Yang mana sebelum ini kalau kita lihat pendekatan-pendekatan yang berkaitan dengan Palestin ini yang diiktiraf ialah PA yang diwakili oleh Mahmud Abbas. Tetapi kini masyarakat dunia mula melihat bahawa terdapatnya keikhlasan, kesungguhan yang digerakkan oleh Hamas. Kesimpulannya, apa yang dikemukakan oleh saudara Hamidi tadi, ya, saya melihat bahawa perlu ada penyelesaian yang bersifat jangka masa panjang. Ya, kita boleh meramal, kita juga perlu berdoa, dan doa mereka dizalimi itu merupakan doa yang lebih cepat makbulnya. Rakyat Palestin sudah 73 tahun dianiaya dan kita yakin akhirnya mereka akan diberikan pertolongan dari Allah SWT. Tetapi saya melihat dalam konteks yang lebih luas. Saya memuji tindakan semua pihak yang memungut derma menghantar ke Palestin. Tetapi saya tidak mendengar lagi adanya mereka menyebut bahawa pungutan derma ini akan digunakan untuk membantu kanak-kanak Palestin ataupun belia-belia Palestin menyambungkan pengajian mereka ataupun menjadikan mereka ini golongan yang berpendidikan. Kita tahu anak-anak Palestin tidak berpeluang untuk belajar. Ya, kita dapat melihat sebagian mereka, kalau saya pernah membaca, ya, bangun waktu pagi, ya, sebagian pergi sekolah, balik sekolah melempar batu pada tentera Israel. Ya. Sebagian ditangkap dan pada hari ini Israel merupakan satu-satunya negara yang memenjara sejumlah kanak-kanak Palestin. Kanak-kanak, ya. Negeri lain tak buat mempenjarakan kanak-kanak, ya. Apa yang dapat oleh kanak-kanak membesar bagaimana mereka ini dipenjara, ya. Kanak-kanak yang hilang ibu bapa, ya. Oleh itu saya juga merasakan sebagai satu pendekatan yang bersifat jangka masa panjang, mereka yang memungut derma yang mendapat 2 juta, 3 juta dan berjuta-juta ini, ya, juga perlu memikirkan bagaimana memberikan pendidikan. Ya. Saya sudah tentu di Indonesia bersedia, ya, tetapi sudah tentu memerlukan dana, ya, untuk membantu mereka, membawa mereka, membaiki mereka, ya. Tetapi seperti saya nyatakan tadi, saya tidak mendengar, ya, adanya suatu aspek kita pungut derma ini ialah untuk membawa pelajar-pelajar Palestin bawa ke Malaysia untuk mereka mendalami bidang komputer, bidang engineering, bidang pentadbiran, kejururawatan dan sebagainya. Oleh itu, apa yang saya lihat di sini bahawa perkara-perkara yang berkaitan dengan Palestin ini harus bukan sekadar menyelesaikan apa yang berlaku pada waktu ini, tidak ada masalah menyelesaikan isu kemanusiaan, tetapi harus juga difikirkan penyelesaian jangka panjang bagi mengukuhkan bangsa ini ataupun masyarakat ini supaya mereka bersedia. Kalau mereka membentuk sebuah negara, mereka sudah bersedia dengan golongan yang berpendidikan, yang berpengetahuan, yang boleh membangunkan negara. Tetapi setelah begitu panjang mereka dijajah, kita dapati generasi yang terbina, generasi yang terbentuk, ya, generasi yang dari segi pendidikannya agak rendah. Sebahagian sahaja yang berpeluang untuk melanjutkan pelajaran ataupun berpeluang untuk didedahkan dengan ilmu. Lebih-lebih lagi dalam perkembangan ilmu pengetahuan yang cukup pesat pada hari ini, rakyat Palestin juga perlu diberikan keberadaan itu. Oleh itu, sekali lagi saya melihat bahawa dalam konteks yang berlaku pada hari ini harus ada pendekatan yang lebih menyeluruh yang melibatkan kita bagi membolehkan mereka ini terus ada kesinambungannya, ya, sebagai bangsa yang bertamadun, bangsa yang terbela pada masa-masa akan datang. Saya kira saya nak berhenti di situ untuk memberikan gambaran saya ringkas tentang way forward berkaitan dengan isu ini. Terima kasih. Okey, terima kasih Prof atas perkongsian maklumat dan juga fikiran yang mana saya kira itu satu perkara yang penting yang melihat bahawa perlu ada satu tindakan yang lebih kukuh, yang lebih menyeluruh untuk membela nasib rakyat Palestin. Ini saya tidak mahu mengulas panjang berkaitan apa yang telah diperkatakan oleh yang berbahagia Profesor Dr. Ridwan Osman tadi. Jadi saya terus kepada saudara kita, Saudara Ahmad Fahmi bin Sabsuddin.
yang merupakan CEO Global Peace Mission Malaysia dan juga merupakan gabungan dalam My Aqsa Defenders. Mungkin dalam masa sekitar 10, saya mohon kepada saya ingat kita punya masa agak terbatas. Saya mohon supaya kita wakilkan kepada Saudara Ahmad Fahmi untuk membuat kesimpulan secara menyeluruh untuk bercerita apa yang akan dilakukan oleh My Aqsa Defenders dengan sumbangan orang ramai yang dikumpulkan khususnya daripada rakyat Malaysia. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih saya ucapkan kepada Cikgu Hamidi, Profesor Datuk Muhammad Rizwan Osman, Dr. Sharif Syamalah, Yang Berhormat Tuan Zawawi Mughni. Saya ucapkan terima kasih atas inisiatif dan juga pendekatan yang dilakukan secara proaktif oleh Kerajaan Negeri Selangor, pertamanya untuk menggerakkan satu kempen yang kami di peringkat Global Peace Mission sedang gerakkan. Pertamanya untuk saya maklumkan bahawa inisiatif My Aqsa Defenders ini adalah merupakan inisiatif yang digerakkan oleh anak-anak muda di seluruh Malaysia dengan bantuan rakan-rakan ikon, influencer, selebriti yang prihatin dalam isu kemanusiaan Gaza di Gaza khususnya dan Palestin secara umumnya. Dan pada minggu yang lalu sejak 7 Mei apabila kita mengikuti secara rapat sebenarnya perkembangan di situasi Masjidil Aqsa, kita mengambil inisiatif untuk adakan satu gabungan, satu coalition anak muda yang terdiri daripada pelbagai lapisan. Pertamanya kita menggerakkan satu kempen social media yang kita buat melalui pendekatan hashtag Shame on Israel dan seterusnya Israel Koyak, yang mana kita nampak daripada pertembungan kita kata peperangan cyber ini juga memberikan satu mesej yang sangat jelas kepada kita kata seluruh dunia sekalipun, walaupun kita secara fizikalnya berada jauh ribuan kilometer daripada bumi Gaza dan juga Palestin, tetapi hati, perasaan dan sanubari kita, solidariti kita kepada umat itu sangat tinggi. Dan itu juga menyebabkan satu pertembungan dan kesedaran yang saya nampak ada baiknya bukan sahaja dalam kalangan anak muda tetapi juga rakan-rakan kita daripada pelbagai kaum dan agama. Jadi ini bagi saya satu perkembangan yang saya fikir ada inisiatif yang akhirnya kita sebutkan sebagai satu people, istilahnya kita sebut tentang people movement, ataupun sekarang ni kita perbanyakkan istilah yang disebutkan tentang bagaimana hari ini kita perlu mengambil kira pendekatan sivil yang boleh mengatasi pendekatan yang bersifat global platform tadi. Orang sudah tidak percaya dan mengharapkan satu lagi mandat yang akan dikeluarkan, resolusi dikeluarkan oleh PBB, oleh OIC ataupun oleh Liga Arab sekalipun. Kita tahu dalam keadaan itu sendiri bila mana secara diplomatically sejak tahun 1976 sebanyak 82 kali veto digunakan oleh US dan 45 daripada itu adalah secara umum khusus draft resolusi yang menyentuh tentang isu-isu yang melibatkan rejim Zionis Israel ini. Jadi tuan-tuan yang saya hormati sekalian, bila mana kita buat inisiatif itu, pada awalnya kita buat ini adalah dalam kerangka kalau kita ibaratkan seperti lidi. Kalau satu lidi untuk menyapu sampah tu dia tak akan memberikan satu kesan yang besar. Tetapi bila kita bersama satu genggam itu, saya rasa perubahan, bantuan yang kita akan berikan itu adalah merupakan inisiatif yang agak dan lebih signifikan. Sejak daripada Jumaat yang lalu, kita rancang, kita sasarkan 10 juta. Alhamdulillah, bantuan yang kita dapat melalui platform online. Ini bukannya melalui kerajaan negeri yang kita buat di peringkat GPM. Ini dengan yang kita buat dengan energi ni, kita dah khususkan untuk projek tertentu yang disebutkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Menteri Besar dan juga YB Ustaz Zawawi tadi. Tetapi untuk inisiatif yang dibuat oleh anak muda ni, saya rasa dalam kutipan yang kita dapat sehingga 18 Mei yang lalu, sebanyak 17,878,518 ringgit 37 sen kita dapat untuk kita rancang dari segi agihan bantuan-bantuan yang kita berikan mengikut fasa-fasa yang tertentu.
Kita akan fokuskan kepada klinik Malaysia, kita fokuskan kepada khidmat guaman khususnya kepada penempatan di Syekhul Jarrah. Kita akan berikan kafalah bantuan keluarga miskin di Baitul Maqdis dan juga Gaza Emergency Relief. Dan saya fikir juga cadangan daripada Profesor Datuk Muhammad Rizwan Osman itu satu perkara yang saya fikir sangat penting, cukup strategik dan boleh kita usulkan kalau mungkin di peringkat UNICEF terus kemukakan cadangan kepada My Aqsa Defenders bagi kita kita kata apa untuk kita taja pelajar-pelajar Palestin, sebab saya pun dapat maklumat daripada rakan-rakan kita Palestin yang ada di sini, sebab ada beberapa negara bila krisis ini berlaku mereka telah memberikan penurunan yuran bayaran khusus kepada rakyat Palestin yang mengikuti pengajian. Dan pada masa sama saya fikir ini adalah suatu perkara yang telah dibuat lama dulu oleh Habib, dan ketika ini juga kami mempunyai sekolah pelarian yang ada di Kuala Lumpur ini yang mana lebih kurang 150 orang pelajar yang majoritinya merupakan rakyat Syria, namun ada juga rakyat Palestin, yang mana pendidikan ini bagi kami di peringkat Global Peace Mission ini adalah merupakan core kita ataupun kita punya competitive advantage dan keutamaan yang kami ada. Kita boleh beri dalam bentuk emergency relief, kita boleh beri dalam bentuk bantuan kemanusiaan, tapi bantuan dalam bentuk pendidikan ini bagi kami ianya adalah merupakan sangat penting sebab ianya adalah merupakan bantuan jangka masa panjang. Kita akan membina bukan saja individu peribadi tetapi kita akan membina suatu bentuk kepimpinan. Bayangkan tuan-tuan, kalau dulu pernah dilakukan oleh sini-sini kita, kawan-kawan zaman-zaman Profesor Rizwan aktif sebagai aktivis mahasiswa, aktivis beliau waktu itu, kita faham bahawa bantuan yang diberikan kepada mereka yang terkesan akibat konflik, utamanya rakan-rakan kita yang terlibat dalam konflik kemanusiaan di Bosnia Herzegovina, berikan mereka pendidikan, berikan mereka scholarship, berikan mereka peluang untuk mereka explore dan sukses dalam bidang mereka. Akhirnya dalam tempoh 20 tahun selepas itu mereka adalah merupakan kepimpinan utama yang akhirnya membangunkan 10 negara mereka. Jadi ini juga penting bagi kami, pembinaan generasi itu adalah merupakan suatu perkara yang penting. Sebab buku yang diterbitkan oleh Habib juga, saya ingat pada tahun 2000, saya rasa buku ni diterbitkan pada tahun 2000 dan juga cetakan kedua pada 2009, dan saya fikir ini masih lagi relevan apabila kita bercakap tentang kebangkitan generasi Salahuddin dan kembalinya Al-Aqsa ke pangkuan Islam. Mungkin orang melihat kepada sosok individu, orang menantikan siapakah Salahuddin Al-Ayyubi seterusnya, siapakah Muhammad Fatih seterusnya, tetapi orang tidak melihat bagaimana pembinaan generasi itu telah terbina awal. Itu syarat kemenangan. Syarat kemenangan disebutkan tentang sebaik-baik tentera, sebaik-baik pemimpin, sebaik-baik pengikut. Barangkali kita belum berada dalam fasa itu. Kalau hari ini umat begitu cakna dalam isu Palestin, kita tidak mahu umat hanya kita kata apa concern oleh kerana sebab faktor semangatan saja ataupun musim-musiman saja. Ceasefire dah berlaku, barangkali kalau selepas ini tidak ada apa-apa perkembangan, maka kita khawatir perkembangan, kecaknaan, keprihatinan umat akhirnya akan menyebabkan kita lari fokus dan tidak lagi memberikan sempurnaan pada umat yang telah berlanjutan lebih daripada 7 dekad ini. Tuan-tuan, puan yang mati sekalian, dalam hal ni penting untuk kita nyatakan pendirian kita mewakili rakyat Malaysia, mewakili umat yang kita sebut tentang bisbir ummatis, umat yang mana kita kata selagi mana seseorang itu mengucapkan kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mereka saudaraku. Sebab apa kita sebutkan tadi, isu ini telah diangkat oleh kebanyakan penduduk dunia. Mereka tidak lagi melihat isu ini sebagai isu sentimen keagamaan, isu umat Palestin semata-mata. Tetapi bagi kita, kalau kita tak ambil peluang itu untuk turut bersama-sama menyatakan pendirian kita, maka kita akan terus ketinggalan. My Aqsa Defenders, kita sebutkan bahawa ianya adalah merupakan entiti yang digerakkan oleh anak muda. Kita ada beberapa inisiatif dan juga pelan pembangunan yang kita akan sebelum ini. Punya orang tanya, betul ke sumbangan sampai? Ke mana pergi duit berjuta-juta tersebut? Sebab itu, bila kami terlibat dalam gabungan tuan-tuan, kita terlibat tu dalam keadaan kita nak pastikan betul bila kami terlibat dalam coalition, kita ada komitmen.
kita ada urus tadbir, kita ada governance, kita ada accountability dan kita ada monitoring. Kita ada pihak-pihak ketiga yang akan memantau projek kita. Kita akan ada bahagian monitoringnya, evaluationnya, accountability-nya dan juga learning. Dan ini insya-Allah kita akan jadikan sebagai satu platform yang lebih kemas dan terarah, dan kita akan pastikan ada sumbangan tertentu yang diberikan oleh umat Malaysia kepada mereka yang terkesan. Seperti mana yang disebutkan oleh Profesor Rizwan sebentar tadi, bahawa barangkali kita tidak tahu, mungkin ada doa-doa orang yang kita santuni, doa-doa saudara-saudari yang saudara bantu ini, mungkin mereka mendoakan kesejahteraan kita, mendoakan supaya dalam keadaan hari ini, saudara, kita duduk dalam Malaysia, duduk di Selangor, duduk dalam mana-mana tempat yang tuan-tuan ada sekarang ni, barangkali kita melihat apa yang berlaku di negara orang. Kita melihat apa yang berlaku mungkin di negara-negara yang terlibat dengan konflik sekarang. Banyak tempat yang kita sebutkan. Yang Muhammad Datuk Menteri Besar sebutkan tadi, subhanallazi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Bumi Syam yang diberkati itu sekarang ni kebanyakan berada dalam konflik. Syria lebih 10 tahun. Palestin lebih 73 tahun. Yaman sekarang ni belum lagi kelihatan ada kesudahan. Barangkali sekarang tuan-tuan kita melihat apa yang berlaku kepada orang lain. Pernah tak kita terfikir bahawa suatu hari kemungkinan apa yang kita lihat pada orang akan terjadi kepada kita? Sebab itu dalam hal ini, dalam keadaan kita mungkin tak pernah terdetik dan terfikir, kalaulah perkara yang kita lihat di tempat orang berlaku kepada kita, berlaku kepada rumah kita, berlaku kepada tempat kerja kita, barangkali pada waktu itu sudah terlambat untuk kita melakukan sesuatu. Dalam keadaan kita punya sesuatu hari ini, tuan-tuan jangan kita kata apa, sia-siakan walaupun 1 sen rezeki yang kita ada itu untuk umat khususnya di Palestin. Maka insya-Allah bersama-sama dengan Kerajaan Negeri Selangor, kita wujudkan satu platform khusus bagi tujuan tersebut. Tuan-tuan boleh pergi kepada www.pedulipalestin.com/Selangor, dan mana tuan-tuan yang mungkin tuan-tuan yang ingin mendapatkan resit pengecualian cukai. Sebab ini kelebihan bila mana kita terlibat dengan kerajaan negeri. Ramai yang bertanyakan kepada kami sebab kita tak boleh bagi resit pengecualian cukai tersebut, tetapi dengan kerajaan negeri, melalui akaun kerajaan negeri, insya-Allah resit pengecualian cukai boleh didapati berdasarkan kepada sumbangan tuan-tuan, dan insya-Allah kami akan kemas kini gerak kerja bantuan. Doakan kepada kami, pada pasukan kami dalam perancangan insya-Allah untuk kita berada di bumi Gaza, dan walaupun kita tidak berada sekalipun di sana, insya-Allah rakan-rakan kita di lapangan akan menggerakkan bantuan ini, dan kita akan pastikan bantuan tuan-tuan insya-Allah sampai kepada mereka yang terkesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih atas segala perkongsian yang telah kita dengar daripada awal tadi. Terima kasih pada yang berbahagia Datuk Profesor Datuk Hafizan Osman, Saudara Fahmi Syamsuddin. Thank you, jazakallah khairan katsira to Dr. Sharif Abu Syamal. Begitu juga kepada yang berhormat Tuan Muhammad Zawawi Ahmad Murni. Maka berakhirlah sudah forum kita untuk malam ini. Maka saya terus serahkan kepada Saudara Hanif dengan akhir kalimat Israel koyak rakyat Palestin bersorak. Dipersilakan. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, baik-baik. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada Tuan Haji Amidi Abdul Manan dan juga para panel juga tidak dilupakan. Terima kasih kepada yang berhormat Tuan Muhammad Zawawi Ahmad Murni. Terima kasih juga kepada Profesor Dr. Muhammad Ridwan bin Osman. Terima kasih kepada Dr. Syarif Amin Abu Syamala, dan juga terima kasih kepada Saudara Ahmad Fahmi Muhammad Syamsuddin atas perbincangan yang panjang, pastinya mencakupi kepada bidang masing-masing. Dan ini yang saya ingat adalah satu keperluan penting untuk kita semua tahu, yang kita perlu ambil maklum. Dan jika ingin kita sebarkan kepada mereka yang lain, kawan-kawan yang lain, teman-teman yang lain, pastikan dengan info yang tepat, fakta yang tepat. Dan malam ini adalah salah satu bahan rujukan yang penting. Selepas ini kalau ada rakan-rakan yang ingin kongsikan hal-hal yang berkaitan khususnya berkenaan dengan Palestin,
dan insyaAllah kita jadikan forum malam ini adalah sebagai salah satu sumber rujukan selepas ini. Apapun kami daripada pihak penganjur mengucapkan jutaan terima kasih juga kepada tuan-tuan dan puan-puan yang terus setia daripada awal, daripada jam 8.30 pagi malam tadi sehingga hari ini masih lagi setia bersama dengan kami dalam Forum Peduli Palestin peringkat negeri Selangor. Kami juga merakamkan jutaan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Amiruddin Syahri, Datuk Menteri Besar Selangor, atas kesudian Datuk Seri sendiri untuk menyampaikan ucapan pertama, dan seterusnya kepada para panel dan juga moderator untuk forum pada malam ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya tutup forum pada malam ini, suka untuk saya ingatkan tuan juga mempromosi berkenaan dengan My Aqsa Defenders, seperti yang saudara Fahmi Samsudin telah nyatakan sebentar tadi, sumbangan yang boleh membantu saudara kita, selain daripada doa, jika ada kemampuan lebih sedikit dari segi kewangan, bolehlah kita salurkan kepada My Aqsa Defenders dan kolasinya yang lain. Salah satunya adalah Global Peace Mission, dan juga kita sama-sama menggerakkan kempen Sell AIDS daripada peringkat negeri Selangor sendiri untuk menghimpun 1 juta bagi membantu saudara kita di Palestin. Juga tuan-tuan dan puan-puan, di peringkat Institut Darul Ihsan juga kita menganjurkan siri dialog pencerahan berkenaan dengan Israel dan Palestin. Telah berlalu siri yang pertama, di mana kita bersama dengan Profesor Datuk Dr. Muhammad Ridwan bin Osman juga membicarakan berkenaan dengan sejarah tertubuhnya negara haram Israel di Palestin, dan begitu juga siri kedua, siri ketiga yang akan terus ditayangkan mulai esok sehingga tamat siri 4. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh ikuti di Facebook Institut Darul Ihsan ataupun di YouTube Institut Darul Ihsan, dan juga kita mengharapkan ini bukanlah isu yang bermusim-musim kata saudara Fahmi, dan kita terus sama-sama sehingga bila-bila kita ambil maklum, kita ambil cakna berkenaan isu saudara kita baik di Palestin, baik di Syria ataupun di mana-mana sahaja, khususnya di negara kita sendiri, dan jangan kita jadikan isu kemanusiaan ini adalah isu bermusim. Jadi saya ingat itu sahaja untuk Forum Peduli Palestin bagi peringkat negeri Selangor yang kita jalankan secara atas talian. InsyaAllah kita akan bertemu dalam forum yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Lah itu je videonya.